pertahanan. Manakala di peringkat kerajaan negeri pula, strategi ini akan dilaksanakan melalui jawatan kuasa yang diwujudkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Pelaksanaan strategi ini pastinya memerlukan kerjasama dan juga sokongan semua pihak, termasuk jentera kerajaan pusat dan negeri, pihak swasta, pertubuhan bukan kerajaan, serta pemimpin dan juga ketua komuniti. Salam sejahtera, saya Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Anda sedang mendengar Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Jangan lupa muat turun aplikasi Bernama Radio di Google Store atau App Store. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Stesen berita bisnes anda, dan seperti yang kita janjikan tadi kan Raifah kan, kita nak tahu dengan lebih lanjut kan tentang program My30. Ya, ini menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, di mana pada 5 Jun Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan mengenai My30 ini yang telah pun bermula pada Isnin baru-baru ni. Jadi program di bawah seliaan Prasarana Malaysia Berhad tersebut ya akan memberi manfaat kepada kira-kira 1 juta pengguna pengangkutan awam di Lembah Kelang. Dengan kabarnya dah ribu-ribu orang dah daftar. 10,000 macam tu dalam masa satu hari Ya, satu hari saja. Jadi kita nak tanya kebenarannya, adakah ini rumours? Kita bawakan kepada anda Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Rapid Rail, Tuan Abdul Hadi Amran, untuk bincangkan dengan lebih lanjut lah mengenai program My30 ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami di Bernama Radio. Terima kasih kerana jemput saya juga, Puan Natasha dan Cik Raifah. Betul-betul. Puan Natasha, Cik Raifah. Nampak tu kenapa? Kenapa pergi mudakan dia seorang je? Sebab awal pagi tadi tu saya cakap macam ni, My30 tu, saya memang kata awal pagi saya akan pakai My30 ni sampai umur saya 40. Sampai bila-bila katanya? Maintain je My30 tu. Okey. Tapi kadang-kadang mungkin ada yang tak faham juga. Dia fikir My30 ni apa sebenarnya? Adakah kita akan dapat duit? Pas apa ni sebenarnya? 30 kali. Untuk apa? Boleh masuk kereta api keluar balik. Yang umur 30-an je ke? Jadi ramailah yang tertanya-tanya. Jadi kita dengarkanlah daripada Tuan Hadi sendiri, apa sebenarnya kelebihan My30 ni? Okey, terima kasih Natasha, Raifah. Ya, okey. My30 ni dizahirkan atau dikeluarkan atas yang Cik Natasha cakap tadi, hasil daripada penjana ya. Salah satu inisiatif dalam penjana jangka pendek. Okey. So maknanya dia kalau nak pakai sampai umur 40 tu belum tentu lagi lah ya. Ya. So dia sebenarnya menggantikan kita punya pas bulanan yang ada sekarang, iaitu My 100 dan My 50. Okey, tujuannya untuk membantu rakyat atau pelanggan yang terkesan oleh COVID-19. Okey. Saya katakan jangka pendek pasal dia sebenarnya hanya akan buat masa ini daripada dijual daripada 15 Jun sehingga 31 Disember 2020. Itu jangkaan masa dia buat masa ini, ya. Untuk orang yang membeli ini, siapa-siapa yang layak adalah rakyat Malaysia. Pertamanya mesti rakyat Malaysia. Mempunyai MyCard, pasal kita menggunakan touch and go chip yang ada dalam MyCard itu untuk rekodkan My30. Okey. My Tentera. Okey. Dan kalau kanak-kanak yang tidak ada IC, kita ada concession card untuk student tu. Di situ dia boleh menggunakan register untuk dia punya My30. Yes, saya. Okey. Baik, itu dia kan ya, antara prasyarat lah untuk memiliki My30 ini. Baik, jadi kelebihannya kepada pengguna bagaimana pula tu? Okey. Hadi. Kita tengok dia RM30. Baik. Ya. Sebelum ni orang yang ada RM50 dan RM30. Okey. So kita bagi RM30 dan itu satu perkhidmatan sebanyak lebih kurang 60% daripada My 100 yang ada sekarang. Okey. So bayangkan satu hari RM1. Puan menggunakan public transport, para pengguna menggunakan public transport tanpa had. Dia boleh naik train, dia boleh naik LRT, MRT, monorail, BRT, bas perantara, ya. Semuanya yang ada di bawah Rapid KL. Baik. Okey, buat masa ini di Lembah Kelang saja ya. Rapid KL
prasarana punya pengangkutan awam di Lembah Kelang sahaja. Dia belum sampai ke Penang dan ke Kuantan lagi. Baik, dan kalau kita tengok dari segi sambutan pada hari pertama pun lebih kurang 22,000 untuk separuh hari orang beli. Sekarang ni sambutannya macam mana tu? Sekarang ni nasib baik saya dapat figure tadi. Nasib baik saya tanya. Dia soalan matematik yang wajib kalau main-main Okey. ni. Sekarang ni kalau kita campur dengan bas sekali, menghampiri 35,000 bas bulanan My 30 telah dijual. Okey. Kita kena faham. Satu, kita because of sebabkan COVID ni, pengguna kita belum sampai ke taraf normal lagi. Ya. Kita macam yesterday kita kita bawa 315,000 passenger penumpang. Okey. Padahal kalau hari biasa sebelum COVID kita membawa 750,000 penumpang Sekali sehari. ganda, Okey. So then ada pula pelanggan kita yang telah melanggan My 100 dan My 50 ni sebelum 15 itu hari. Sebelum announcement oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So yang tu diorang kena habiskan dulu 30 hari. Baik. Lepas tu diorang boleh melanggan pula My 30. Okey. Dia tak ada rugi apa-apa pun. Dia akan dapat merasa Baik, tetap juga boleh guna lah orang kata. tetap juga boleh guna. Okey. Baik. Dan kaedah untuk mendapatkan PAS My 30 ini pula, ada syarat-syarat yang tertentu ke selepas pendaftaran tu? Selepas memohon itu? Dia senang saja. Pergi ke kaunter, Baik. bawa IC. Okey. Pastikan dalam IC kita tu ada touch and go punya fungsi dan ada minimum value touch and go RM5. Okey. Dan bayarlah RM30 untuk mengaktifkan My 30 ini. Simple saja. Ya, sangat mudah. Maksudnya memang hanya kita tahu memang hanya untuk warga negara Malaysia. Jadi tak nak tipu-tipu. Contohlah misal katalah tuan, saya beli. Ya. Memang sebab saya pengguna LRT contohnya. Yang tegar. Pengguna tegar ya. Hari-hari pergi Sogo contoh. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Bukan kerja, office sebelah Sogo. Office sebelah. Okey. Contoh macam tu. Okey. Tiba-tiba satu hari Tasha kata, nak pinjam lah weekend. Ya, ya. Dia nak tak saya punya IC ni. Boleh tak tuan? Boleh. Tapi jangan sampai kena tangkap. Yelah, Kalau kesalahan yang dapat dah tentu ditangkap, pegang IC dia lah. kita akan rampas dia punya tu. Yelah cantik apa dalam Ya. IC gemuk Kan bahayalah sikit kan. And then ada menjadi kesalahan memegang IC orang lain. Betul. Kan? Okey. Jadi jangan cuba-cuba untuk buat benda tu. Betul. Mungkin Kita ada buat random check sebenarnya. Oh, Secara okey. kita akan keluar masuk macam kita dekat konsesi, kita buat begitu juga because ada penyalahgunaan sekali-sekala. Jadi kita Baik. kena buat apa kata orang penguasaan jugalah. Walaupun anak dia guna mak dia punya. Ya, tidak boleh. Tak boleh, okey. Jadi mungkin pendengar-pendengar kita yang dapat tahu adalah satu perkara tentang My 30, ianya perlu ada di dalam My Card masing-masing. Dia bukannya kad lain yang kita beli kan, touch and go dan sebagainya, tidak Dia perlu kena kita kena macam kita panggil apa, top up lah dalam top IC up. kita. Dia kira macam satu kata orang kebaikan untuk rakyat Malaysia lah yang kita berikan yang harus dipergunakan oleh rakyat kita lah rugi kalau tak guna sekarang ni pada saya. Alright. Okey, jadi ada juga pendengar kita tanya, memang guna untuk pengangkutan saja ke? Boleh tak guna untuk benda-benda lain? Okey. Dalam My Card kita ada beberapa purse, dipanggil purse lah. Ya, Touch and wallet, go. Wallet. Touch and go panggil e-wallet dia kan. Betul, So dia boleh satu untuk My 30, satu untuk normal touch and go biasa dan satu untuk produk-produk lain. Dia ada tak salah saya ada 5 SEM dia di situ. So dia tidak akan mengganggu kita punya apa kata orang My 30 ni. Bagaimana kalau you ada My Touch and Go punya value yang lain, you boleh guna untuk shopping macam biasalah. Kan? Nak pergi 7-Eleven boleh guna, semua boleh guna. Tak ganggu My 30. My 30 hanyalah untuk pangkutan awam di bawah Rapid KL. Okey. Baik, sekali lagi tuan, bila dah mula dijual My 30 ni sehingga bila dijual? Okey, ia boleh dia start dijual 15 Jun sehingga 31 Disember 2020. Baik. Okey, itu dulu tarikh yang diberikan kepada kami lah oleh pihak kerajaan dan kementerian. Baik. Okey, Penggunaannya sampai bila-bila? oh tak. 30. Penggunaan dia sampai 30 penjualannya sampai 31 Disember. Betul. Tapi kalau you Penggunaan? beli pada 31 Disember, you boleh guna dia untuk Januari. 2021 lah. Januari lah. Boleh baik. masuk ke Januari lah. Okey. Pasal dia punya had laku dia 30 hari. 30 hari dari tarikh pembelian. Itu Bukan. saja. Tarikh penggunaan. Dari tarikh penggunaan. First kali pertama kali kita letakkan dia di reader, dia start dia punya tu. Jadi kalau you beli awal bulan, katalah
1 bulan 7, Okey. you boleh activatekan dia, aktifkan dia pada 15 hari bulan Julai pun tak apa. Tak ada Tak apa. masalah. Tapi dia ada limit dia, 30 Okey. hari you kena activatekan dia. Okey. Kalau lebih 30 hari, untuk yang first time user ni, you akan forfeit you punya RM30 tu. Okey. Akan burn lah orang kata. burn lah. Menarik kan sebenarnya perkongsian kita ni. Baik, tapi tuan nampaknya tuan ada ramai peminat di laman media sosial. Ya. Saya ya ke? Ada soalan sebenarnya, takkan kita tipu. Jadi kita melihat jugalah bila operasi pada PKP sebelum ini Ya. ada waktu-waktu tertentu, kemudian sekarang ni dibenarkan beroperasi dan sebagainya. Tanya Nazira Muhammad Noor, Assalamualaikum tuan. Penjarakan sosial macam mana? Pangkah dah tak ada je nampak. Okey. Seperti yang kita dengar Menteri Kanan MKN memberikan tahu 2 hari sudah 9 hari bulan tak silap saya. Bermula daripada tarikh itu dah tidak ada penjarakan sosial di dalam train di dalam train. Jadi apa yang kami always sarankan pada penumpang kami, make sure pastikan anda memakai pelitup muka. Okey. Pastikan anda menggunakan sanitizer. Okey. Lepas tu kurangkan bercakap di dalam train. Okey. Dan amalkan kawalan kendiri untuk penjarakan sosial. Itu sangat penting. Baik. Itu sangat penting Maknanya dia, tapi kalau kita naik train sekarang pun orang masih menjaga dengan sendirinya penjarakan sosial dia orang. Walaupun pangkah-pangkah tu dah tak ada dah di pada seat. Masing-masing akan mengingatkan. Saya tengok ada yang kata jangan rapat-rapat. Ada saya duduk pasal kita bila saya masuk, saya akan buang semua saya punya tanda-tanda Rapid KL. Saya duduk sebagai seorang penumpang untuk memastikan gelagat ataupun pengguna kita punya kawalan kendiri tentang COVID-19 ini. Ya. Tuan, minta maaf aku tanya sebab kita dah lama juga tak naik pengetahuan waktu peak hour kan, Yeah. bila kita berada di konti. Yeah. Sekarang masih lagi ambil temperature semua berlaku? Okey, dia ada dua aspek apa kata orang prevention dua step. Satu untuk pelanggan dan satu untuk kaki tangan kita dulu. Kaki tangan kita pun kita akan ambil dia punya suhu, pemeriksaan suhu setiap hari dan memakai pelitup muka terutamanya kaki tangan bahagian hadapan. Okey. Bagi penumpang juga sama, kita akan mengambil suhu setiap hari dan kita minta mereka menggunakan MySejahtera untuk register diri masing-masing. And then kalau yang tak ada, kita akan sediakan logbook untuk diorang menulis. Lepas tu baru kita lepaskan diorang masuk ke dalam stesen. Dan pelitup muka adalah wajib sekarang ini. Baik. Yang seperti yang diberitahu oleh Datuk Dr. Wee Kasiong, yang berhormat Datuk Dr. Wee Kasiong tempoh hari. Ya. Itu. Jadi kena pakailah. Ya, wajib pakai. pakai ya. Okey, ada soalan seterusnya. ECEB dia kata, salam tuan Rapid KL. Allah. Bas Rapid KL boleh naik kan? Dia kata, Boleh. saya perhati kan dekat dalam LRT, dia pun duduk ramai-ramai lah tuan. Tak ada penjarakan sosial masa menunggu train semua. Mohon pencerahan tuan. Okey, itu yang saya katakan tadi. Penjarakan sosial tidak ada dah dalam train dan di dalam stesen. Baik. Tapi walau bagaimanapun itu kita minta kerjasama ataupun kawalan kendiri dari pihak pengguna sendiri untuk memastikan ada penjarakan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang seperti saya katakan tadi, memakai topeng muka kurang bercakap antara satu sama lain, itu sangat penting lah untuk menjaga, kita mengawal penyebaran COVID-19 ini. Baik. Okey. Baik, kembali kepada My30 tadi. Yes, Kan ada juga yang bertanya ni, ada ke package-package lain yang boleh diterima ataupun yang boleh pengguna dapat daripada My30? Okey. Pada pihak kami sekarang sebenarnya kita tengah mempromosikan My30 dulu. Pasal ia lebih baik daripada My100 dan My50 yang kita ada sekarang ni. Baik. Memang betul-betul jimat betul Kalau ni. kita promote My100 macam tak kena jadi kita akan promote My30 sebanyak yang boleh dalam masa 6 bulan ni. Okey. Selain daripada itu kita ada jenis-jenis produk yang lain. Okey. Kita ada PAS 1 hari dan PAS 3 hari. Betul. My City Pass kita panggil. Okey, yang ini untuk mostly untuk kita punya pelancong lah yang datang ke Kuala Lumpur. Dia akan beli tiket tu RM10 atau RM25 untuk digunakan. Kalau RM10 untuk 1 hari, RM25 untuk 3 hari. Baik. Ya. Itu masih lagi dijual lah. Masih ada lagi ya. Tapi kita tertanya-tanya juga, kalau kata macam 2 hari, 3 hari, 4 hari dan sebagainya tu, adakah hari tu macam kita guna Isnin, Selasa, Rabu ataupun boleh selang-selang hari tapi 3 hari? Dia macam ni. Bila you activate dia saja, Baik. aktifkan saja, 3 hari tu akan bermula terus. Okey, Kita tak boleh nak selang-selang. tak boleh selang-selang. Tak boleh, Jadi kena serupa dengan My30. berterusan. You aktifkan dia saja, dia akan bermula
30 hari dari tarikh pertama kita. Kita guna tu. Yes, betul. Okey. Baik, saya kata Tuan banyak peminat untuk anda yang baru dengarkan kami di Bernama Radio. Kami bawakan kepada anda Tuan Abdul Hadi Amran, Ketua Bukan Eksekutif Rapid Rail, bicara berkaitan dengan program My30 yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Dia tak komen apa-apa Tuan. Dia tak cakap apa-apa. Kasiran Hasan dia hantar love je banyak-banyak. Panjang love dia tu. Lepas tu Fatman Naden dia hantar good thumbs up banyak-banyak juga. Ya Tuan. Dah bagi juga dia yang baru dengar kita. Terima kasihlah sokongan semua. Rasa macam lama betul tak naik train ni. Tak kisahlah LRT ke MRT dan Betul. sebagainya. Waktu operasi pun macam dah lupa-lupa pukul berapa ni. Sebenarnya sekarang Rapid Rail beroperasi macam mana ni waktunya? Kalau kita tengok kat website mana-mana dan kat stesen pun still sama, masih sama sebelum Covid, semasa Covid tetap sama, kita operate daripada pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Baik. Ya. Setakat ini kan Tuan, penggunaan pengangkutan awam selepas ni lah PKP dan sekarang ni PKPP kan, sambutan dia bagaimana? Akan semakin meningkat seperti biasa ke, ataupun ada tak berkemungkinan pengguna ni dia dah bertukar, maksudnya nak naik kenderaan sendiri daripada menggunakan pengangkutan awam untuk Pada menjaga mula-mula kesihatan? PKP ni dia bermula kita mengalami penurunan yang sangat drastik dari segi pengguna lah. Baik. Kita mengalami penurunan sebanyak 95%. Wow. Tinggal 5% saja naik. Ya. Maknanya dalam 80,000 50,000 orang naik satu hari dibandingkan 750,000. Okey, selepas tu PKPB dia start naik balik. Dia bermula naik balik dari 100,000 lebih. Baik. Dan PKP ni sejak 3 hari ini kita dapat dalam lebih daripada 300,000 pengguna. Dan kami menjagakan dia akan naik secara mala konstan secara mala sampai bulan 12 ni. Pasal kesan Covid ni kami rasa akan berterusan sehingga hujung tahun. Baik. Okey. Alright. Okey, dan kepada anda semua yang sedang dengarkan kami, ya, kita bersama-sama dengan kita di studio Bernama Radio waktu ini kita ada Ketua Pegawai Eksekutif CEO Rapid Rail iaitu Encik Abdul Hadi Amran yang berkongsi tentang My30, kongsi juga macam mana situasi pengangkutan awam ketika musim pandemik COVID-19 ini. Okey, kita nak tahu juga bagaimana pula respon daripada pengguna-pengguna sejak dah beberapa hari program My30 ini berjalan. Okey. Dia pada hari pertama My30 ni dibuka untuk langganan kita nampak sangat positif. Orang beratur panjang terutamanya macam di stesen di KL Central sebab tu kita tengok hari pertama dia akan berterusan lah ini dan saya percaya ini akan lebih berjaya, produk ini akan lebih berjaya lagi jika dibandingkan dengan My50 atau My100. Dan saya berharap juga produk ini menjadikan dia sebagai satu penjana untuk ekonomi kita sebenarnya. Baik. Bila ada penjamatan, para pengguna boleh berbelanja untuk menjana ekonomi kita. Mereka boleh bergerak ke mana-mana dengan banyak kali tanpa had dengan RM30 sahaja. So pergerakan ataupun perbelanjaan yang ada, saving yang ada itu boleh membantu untuk menjandakan ekonomi, menggerakkan ekonomi lagi. Sangat penting. Baik, kalau kita tengok Taska pun akan boleh beroperasi nampak bila sebut Taska apa kena Taska dengan Rapid Rail nak tahu sebab kalau Taska sehari perlu 2 kali disinfeksi, tapi Rapid Rail sendiri berlaku disinfeksinya, bersihannya macam mana Tuan? Okey. Sebenarnya kalau kita tengok mula-mula je COVID-19 ini, wabak ini diketahui dari negeri China dan kita dah dapat sikit-sikit di Malaysia. Daripada bulan Januari lagi kami dah start memulakan rejim pembersihan yang lebih ketat lagi untuk stesen kami, bas kami, train juga train kami. Maknanya setiap hari stesen akan dicuci, disinfect, okey, sama juga dengan train. Setiap hari dia balik dia akan disinfect, okey, disanitasikan train itu. Dan di stesen hujung-hujung dia, stesen terminal train ni mana yang sempat kita akan cuci juga lagi. Akan buat sanitasi lagi. Ada pekerja-pekerja yang akan datang untuk mencuci, terutamanya yang kita panggil touch point. Tempat pegang tangan, pintu, itu tempatnya orang sentiasa pegang. Yang itu tumpuan kita banyak ke situ. So kita teruskan ini hingga ke sampai sekarang ni. Non-stop. Okey, terus dilakukan lah. Terus dilakukan. Okay. Dan ini akan continue sampai
kita tengok sampai bila COVID ni. Ya. Dan kita nak tahu juga Tuan, dalam pada musim sekarang ini kan, situasi seperti sekarang ni, adakah macam pihak Rapid Rail sendiri ada lakukan macam kempen ataupun bahkan nak lakukan contohnya nak mengingatkan orang awam ini. Okey. Biasalah bila tempat yang melibatkan terlalu ramai orang, yang lupa pun ramai. Betul. Kalau kita tengok di dalam media sosial, kami ada mewawarkan kami punya kata orang pengumuman atau makluman. Di dalam train ada juga kita buat untuk memberitahu pengguna kita untuk menjaga penjarakan sosial, pemakai pelitup muka, semua ada. Ya. Dan di stesen kita pun ada notis-notis ni kita letak sebenarnya. Untuk mengingatkan para pengguna kita. Ya. Dan announcement tu kita akan ubah berdasarkan PKPB, PKPP, semua ada. Setiap kali perubahan tu kita akan masukkan dalam kita punya pengumuman, makluman kita, semua akan kita keluarkan. Sangat penting. Okey, Tuan, ada juga yang takut-takut ni walaupun dah diumumkan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan, kita boleh bawa anak-anak keluar dan sebagainya. Ada lepas kata anak aku naik train ni takut kena tahan ni. Berdebar dia. Tiada untuk pengetahuan awam tiada sekatan. Ya. Macam ada separuh premis memang kanak-kanak di bawah 12 tahun tidak dibenarkan masuk. Ya, saya bawa cucu saya tadi, dah ada cucu. Tuan ada cucu, nampak muda ni. Saya bawa cucu saya ke satu kedai makan, dia kata tak boleh masuk, Allah kita kata. So kita kita bungkuslah balik. Okey juga, satu pencegahan juga sebenarnya. Okey. Tapi di public transport ataupun pengangkutan awam tidak ada sekatan seperti itu. Ya. Kita benarkan. Ya, anak bawah 12 tahun pun as long as dia ada bayar tiket ke apa ke, kita benarkan masuk. Cuma kita ingatkan mak bapak dia jaga keselamatan anak lah. Kita risau juga Tuan, nanti orang ingat Rapid Rail ni semua jenis kereta api. Nanti dia kata komuter ERL, kenapa tak boleh? Marah. So far kalau kita tengok kelulusan yang diberi pada, saya rasa pada pengangkutan awam di Lembah Kelang, mana kalau pengangkutan awam di Lembah Kelang ni, kalau kita tengok, saya rasa dia masuk semua sekali, ERL, KTM komuter, Rapid KL punya pengangkutan awam, ya. So semua merangkumi lah tu, ya. Even saya rasa ETS pun sekarang dah tak ada penjarakan sosial lagi, ya, dalam train apa semua. Jadi boleh guna, tak ada masalah Kita yang kena kawalan kendiri. Saya always guna perkataan itu, kawalan kendiri sangat penting. Sangat-sangat penting. Ya. Usaha telah dilakukan oleh Rapid Rail kita untuk dah sediakan. Tapi kita sendirilah jaga diri kita. InsyaAllah boleh, saya rasa. Ya, betul. InsyaAllah boleh. Tuan ada tangkap kes-kes yang pelik ke sepanjang PKP ni? Selalunya orang tak pakai mask dan kita nasihatkan orang pakai pelitup muka. Itu kira kita macam sebelum diwajibkan pun kita dah memang tu, dan kita sediakan semua ni benda-benda ni kan. Tapi bila dia dalam train, kita ada orang yang bergerak dari satu train ke satu train untuk melihat keadaan. Kalau masa yang ada penjarakan sosial, kita make sure ada penjarakan sosial. Masa tu, ya, makna dia dalam train ada tanda seat semua ada, tapi ada orang yang bergerak juga untuk melihat dan memastikan pematuhan pada benda-benda ni. Baik, kita melihat kesan COVID-19 ni bukan hanya kepada sektor-sektor yang kecil, usaha-usaha yang kecil, tapi juga kita melihat kepada sektor-sektor besar. Betul. Contoh seperti Rapid Rail sendiri, kesan PKP ataupun kesan kepada COVID-19 ni macam mana Tuan kepada staff kan? Mungkin dari pihak pengurusan sendiri. Okey. Untuk kaki tangan, masa COVID ni, mana kaki tangan yang perlu saja akan datang bekerja. Okey. Yang tidak perlu kita kata work from home. Ada juga. Okey. Tapi bila kita mengadakan penjarakan sosial di dalam train, masa dibenarkan naik, kita kena panggil ramai kaki tangan kita untuk membantu. Ya. Kaki tangan sokongan. Kaki tu. tangan sokongan pun kita kena panggil untuk bantu kita sama-sama. Kita bekerja sebagai satu pasukan. So tak ada berkira lah kan. Dan perjalanan seperti biasa. Saya sendiri hampir tiap-tiap hari berada di pejabat dan juga di dalam stesen untuk melihat keadaannya. Baik. Kena bekerja juga. Ya. Dan sekarang ni semua dah bekerja manual Untuk bahagian operasi semua bekerja seperti biasa dah. Tuan, kita macam nak recap juga sikit kan, waktu masa awal-awal PKP, Tuan kan, train jalan tetap sama ataupun kurang waktu tu? Tetap sama walaupun sama. Berkurangan bayangkan dia punya saya tengah bayang ni. Tapi sebab apa kita kena jalan macam sama, pasal kita nakkan penjarakan sosial tu. Walaupun orang tak ramai, kita nakkan penjarakan sosial tu. Itu sangat penting. Ya, kalau tidak, kita tidak dapat penjarakan sosial, ataupun orang macam seperti yang Raifah cakap tadi, beraturlah panjang kan. Jadi bila kita buat operasi macam biasa, pergerakan tu laju.
Ya. Pasal kita akan masa-masa PKPB tu kita akan hadkan orang masuk dalam train. Okey. Stesen ni masuk 50, stesen ni masuk 10. Ya. Berdasarkan purata jumlah dia sebelum kita ada COVID-19. Kita